Hai, Assalamualaikum. Kali ke-17 Karen. Hari ni bab ke-18, Hukum Syirkah Bidang Pertanian. Kalau nak terus masuk dalam hukum hakam syirkah pertanian ni, dia agak berat sikit lah. Dia kalau kena zoom out sikit dalam, kita cakap pasal skala makro. Skala makro ni kita tahu apa dia sebenarnya, kenapa jadi hukum jadi macam ni kan. Dia punya first tu selalunya dalam pertanian ni, bab tanah-tanah ni selalunya macam-macam problem sengketa lah kan. Daripada era penjajahan dulu pun dia nak menjajah tanah kita, dan sampai sekarang ni masalah isu tanah antara kampung, antara rakyat dengan pemerintah, antara adik-beradik, pasal pewarisan pun pasal tanah juga kan. So pasal tanah ni tak berhabis-habis lah dia punya problem, isu dia lah. Dalam bab pertanian pula, apa dia punya sebenarnya masalah akar bidang pertanian ni? Dia ada tiga, kita boleh tengok lah, daripada kapitalis, sosialis dan Islam sendiri lah. Daripada kapitalis, dia tak pernah fikirkan yang hak pemilikan tanah ni satu masalah besar lah bagi dia. Cuma dia nak production je lah, dia fokuskan tentang production. Production tu kalau daripada 10% nak naikkan sampai 30%, itu je dia fokus. Kalau benda tu boleh keluar dalam 3 bulan, dia nak boleh keluar dalam 1 bulan, tu makna sukses lah. Itu dalam kapitalis, dia kejar pada keuntungan macam tu je. Solusi daripada ekonomi kapitalis, dia punya pandangan daripada kapitalis ni, setiap individu ni bebas memiliki tanah pertanian, tak kisahlah berapa banyak, berapa luas, kau boleh je lah. Selagi kau kuat, kau mampu, kau ada duit, kau boleh miliki tanah. Setiap individu bebas memanfaatkan tanah pertanian lah. Ketiga, setiap individu bebas untuk menyumbangkan dan membesarkan kepemilikan tanah pertanian. Itulah sampai berapa dia tak ada had lah, terus sampai beratus hektar ke, dia tak ada sekat kat situ. So impact dari sistem ekonomi kapitalis ni, dia akan memunculkan persaingan bebas lah. Dia antara yang rakyat yang langsung tak ada tanah ataupun dapat tanah sikit je, dia tak cakap, analogi dia pertandingan tinju tanpa kelas lah. Jadinya yang besar tu makin besar, yang kecil tu makin kecil, dan sampai ke ada kadang dia selalu terpaksa jual tanah dia sebab dia tak dapat nak produce kan. Mungkin ada kerugian, dia terpaksa jual pada tuan-tuan tanah ni. Jadi makin lama petani kita semakin tak ada tanah lah, hilang tanah lah. Daripada puncak daripada kapitalisme ni, dia akan terjadi feudalisme, iaitu muncul dua kelas antara tuan-tuan tanah dengan buruh-buruh tani. Dia ada jadi dua kelas pula. Itu feudalisme. So yang mengkritik keras pasal feudalisme ni ialah sosialis. Dia mengkritik dalam buku dia kan. Dia tak bersetuju lah dengan tuan-tuan tanah ni. Jadi dia nak cari keadilan. Kalau sosialis, keadilan dia ialah kau kena bagi sama kata. Dia sebenarnya ada tiga aliran lah dalam sosialis ni. Satu, dia kata tak adil kan. Tak adil lah kau lepas kau. Jadi dia punya keadilan bagi dalam sistem sosialis ni, kepemilikan dia tu dia ambil oleh negara semua sekali tu negara punya. Kau hanya diberi upah untuk gaji untuk jadi ni lah, buruh tani lah. Jadi semua sama. Jadi yang kedua tu, dia kata boleh separuh-separuh. Untuk pertanian tak boleh, tapi untuk buat rumah tu boleh. Itu aliran kedua lah. Kalau aliran ketiga, sosialis, dia bagi sama rata, land reform nama dia. Setiap orang tu dapat macam 1 hektar ke kan. Jadi bagi dia adil tu, semua orang dapat semua masa lah. Jadi macam mana dia punya impact kepada sosialis ni pula macam mana? Impact dia lama-lama orang dimotivasi, orang tak semangat nak berproduksi. Sebab kalau kau kerja lebih pun kau tak dapat macam tu je bayaran dia. Kalau kerja kuat pun, kerja malas pun dapat duit macam tu juga. Dia macam fix kan. Dia fix tu, dia jadi tak ada motivasi lah nak berusaha lebih. Sebab nak beli tanah lebih pun tak boleh, nak apa pun tak boleh, duit pun dapat banyak tu je, sama je kan. Jadi itu sebabnya dalam sejarah blok Soviet itu runtuh lagi cepat dia runtuh. Jadi sekarang ni tak berkesan lah, dia punya sistem yang keadilan buat sama rata tu pun tak berjaya. So
So sekarang ni apa yang kita nak cari? Jadi Islam ada sebenarnya solusi untuk ni. Sejenis mana pun manusia berfikir perah otak semua, dia akan keluar dengan 4 solution tadi je lah kan. Satu, bebas memiliki tanah sebebas-bebasnya. Kedua, negara semua milik tanah tu semua milik negara. Ketiga, separuh-separuh. Produksi, kalau ada keluarkan produksi tak boleh, kalau yang tu tinggal boleh. Yang keempat tu apa ni, sama kata land reform kan. Jadinya untuk lebih baik daripada tu, lebih baik daripada yang tak adalah macam jadi feudalism dan tak jadilah dimotivasi tadi tu. Kita nak ni dua masalah terbesar sekarang kan. Dua masalah terbesar ni macam mana kita nak handle? Adakah solusi-solusi lain yang boleh Islam tawarkan lah. Jadi sebenarnya kalau kita balik bersejarah dia punya tu, sebenarnya Islam boleh settle dua-dua sekali. Dua masalah ni Islam boleh settle sekaligus dengan ada 3 hukum sebenarnya ditarik daripada hukum syariat ni kan. Proses induksi maknanya istiqra'i lah dia punya hukum istiqra'i ni daripada 3 hukum ni. Satu ialah menghidupkan tanah yang mati, ihya al-mawat, itu satu hukum. Yang kedua ialah hukum larangan mentelantarkan tanah pertanian. Larangan mentelantarkan tanah pertanian tu macam dia biar je tanah tu kan. Jadi tu sebenarnya ada hukum dia. Nombor 3, hukum larangan menyewakan tanah pertanian. Jadi dari tiga-tiga ni ditarik hukum yang macam mana kita nak handle lah memilikan tanah ni, macam mana dalam Islam macam mana. Jadi dalam Ihya al-Mawat ni, maknanya hukum ni membolehkan setiap individu untuk memiliki tanah, tak kisah banyak mana lah, tanah kosong kan. Dia tengok macam mana nak dapatkan tanah. Kalau ikutkan Islam, dia punya modal dia tali rafia je kan. Pergi cari tanah, satu tempat tanah tu tak ada nampak macam orang punya, macam tak ada cucuk tanah, tak ada dinding ke, tak ada pagar ke, tak ada apa tu, macam kosong je. Ambil tali rafia tu, buat je lah dia punya kawasan tu kan, pagar je lah tali rafia. Betul, janji kena maju kan, kena tanam lah apa-apa, kena buat something lah. Itu je, kena kelolakan tanah tu. Dalil dia daripada Tirmizi, sesiapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu miliknya. Daripada Ahmad, sesiapa saja memakmurkan tanah yang tidak dimiliki sesiapa pun maka dia berhak atas tanah itu. Kaum mana pun yang menghidupkan sesuatu dari bumi atau mereka memakmurkannya maka mereka berhak ke atasnya. Sesiapa saja yang membatasi tanah dengan dinding maka dia berhak atas tanah itu. Itu hukum Ihya al-Mawat, memakmurkan tanah. Yang kedua, hukum larangan mentelantarkan, membiarkan tanah selama lebih daripada 3 tahun. Selebih daripada 3 tahun ni, kalau pada zaman dulu, zaman sahabat kan, cerita pasal Bilal lah kan. Bilal dia dapat tanah daripada Rasulullah kan. Lepas tu masa time Umar tu dah lebih dah 3 tahun, dia tak buat apa dengan tanah dia tu kan. Jadi dia ada orang lain yang tanam dekat situ. Jadi dia komplain lah, dia cakap dekat Umar lah kan, dia bawa ke atas lah kan. So dia kena panggil lah, Umar panggil dia, kata tanah ni ada orang lain dah bercucuk tanam, tapi tu tanah dulu tanah Bilal, Rasulullah bagi Bilal. Jadi Bilal nak claim balik lah kan. Bila Umar bersidang dengan dia cakap ini lebih daripada 3 tahun. Lebih daripada 3 tahun tak boleh, kau tak buat apa-apa, memang orang yang buat makmurkan tanam apa-apa tu yang akan dapat dia punya kebenaran daripada pemerintah lah. Jadi Umar cakap, kau dah buat, kalau nak kau kena buat. Macam mana kau mampu buat, nak tanam apa-apa kan. Setakat tu je lah kau buat yang kau boleh mampu. Yang lain tu kau kena bagi orang lain lah kan, orang yang nak hidupkan tanah tu. Itu dia punya daripada hadis yang ada kat sini lah. Sebelumnya tanah tu milik Allah. Sebelumnya tanah ni milik Allah. Kemudian setelah itu milik kalian. Sesiapa sahaja yang menghidupkan tanah yang mati maka dia menjadi pemiliknya. Dan tidak ada hak bagi yang membangkari setelah mentelantarkan tanahnya selama 3 tahun. Hadis daripada Al-Baihaqi. Ini cerita pasal ada Umar tadi lah kan. Kalau seandainya tanah tersebut pemberian aku atau Abu Bakar, aku tu Umar lah, tentu aku akan kembalikan tanah tu kepada Bilal lah. Tapi tanah tersebut daripada Rasulullah. Umar berkata, sesiapa yang mengabaikan tanah selama 3 tahun tidak dia kelola, lalu ada orang yang mengelolanya, maka tanah tersebut menjadi milik yang mengelola tu.
bahawa Rasulullah SAW telah memberikan lembah secara keseluruhan pada Bilal. Maka pada masa Umar, dia berkata kepada Bilal bahawa Rasulullah tidak memberikan lembah itu kepadamu untuk kamu pagari agar orang-orang tidak dapat mengambilnya, akan tetapi beliau memberi kepadamu agar kamu menggarap tanah pula. Maka ambillah tanah tersebut yang mampu engkau kelola, dan yang lain tu yang tidak bisa kelola tu haruslah dikembalikan kepada kerajaan. Sesiapa yang memiliki sebidang tanah, maka hendaklah dia menanaminya atau hendaklah dia memberikan kepada saudaranya. Apabila dia mengabaikan, maka hendaklah tanah itu diambil. Itu Bukhari. Yang ketiga, hukum larangan menyewakan tanah pertanian. Rasulullah melarang mengambil sewa atau bahagian dari tanah. Siapa sahaja yang memiliki sebidang tanah hendaklah dia menanaminya atau hendaklah saudaranya menanaminya. Dia tidak boleh menyewakan dengan 1/3 atau 1/4 dari hasil pertanian, dan tidak pula dengan makanan yang telah ditentukan. Abu Daud. Aku dengar Rasul bersabda, sesiapa sahaja yang tidak meninggalkan akad al-mukhabarah, maka hendaklah dia mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Rasulullah melarang menyewakan tanah. Kami bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan menyewakan dengan bibit benih. Beliau menjawab, jangan. Bertanya sahabat, kami akan menyewakan dengan jerami. Beliau menjawab, jangan. Bertanya sahabat, kami akan menyewakan dengan sesuatu yang di atas rabi' yang dialirkan. Beliau menjawab, jangan kamu tanami atau kamu berikan tanah itu kepada saudaramu. So ini dia larangan menyewakan tanah. Ini solusi terhadap dua problem pertanian tadi, feudalism dengan produksi menurun kan. Jadi macam ni terjadi bila Islam bagi seluas-luasnya pemilikan, tapi yang penting kau mampu nak kelola lah tanah tu. Tak boleh lah kau sewakan dengan pada orang lain. Jadi dia dah sekat kau kat situ kan, sekat kau nak milikkan tanah banyak-banyak macam tu kan, terus tak buat apa kan. Jadi orang yang kalau boleh dia kalau nak kelolakan bukan dengan akad menyewa, dia dengan akad ijarah. Ijarah tu macam dia kena pekerja lah, ambil pekerja untuk apa, petani tu kau bayar upah lah, yang fix kan, upah fix ikutlah macam sehari ke macam mana ke kan. Jadi tak boleh bekerja syirkah, maksudnya partnership kan, partnership tak boleh. Jadi ni dah bagus untuk para petani lah. Para petani boleh demand harga lah kan. Sebab kalau you all tak nak apa, kelola ke tanah tu, tunggu je lah 3 tahun petani tu ambil kelola, jadi milik dia. Jadi sebenarnya yang penting Islam menghargai skill para petani tu lah kan. Para petani ni kalau tak buat kerja, tuan-tuan tanah semua pun tak dapat jugalah. Dia kena tarik balik lah dia punya tanah tu. Jadi tak adalah petani makin miskin macam sekarang kan, makin miskin. Jadi itu keadilan Islam lah dalam nak mengadil dalam melindungi para petani lah. Jadi hukum syirkah dalam bidang pertanian ni, jenis syirkah dia ada 3 jenis kat sini. Satu muzara'ah, tadi, kedua yang mukhabarah, dan 3 musaqat. Antara 3 ni ada yang boleh, ada yang tak boleh. Muzara'ah ni jenis dia, syirkah ni antara dua pihak, antara pertama pemilik lahan dengan petani kan. Yang ni pemilik lahan dia yang keluarkan benih baja, serangga, racun serangga semua lah. Biayaan tu semuanya daripada pemilik tanah tu. Itu jenis muzara'ah. Yang kedua mukhabarah. Mukhabarah ni yang pemilik tanah tu bagi tanah je, yang lain semua perbelanjaan tu petani tu yang keluarkan. Dan benih dia petani yang keluarkan, baja, racun serangga, semua benda petani yang keluarkan. Ni lagi sakit lah kan petani ni. Yang musaqat ni syirkah antara pihak tuan tanah ni, dia dah ada pokok, dia dah ada, cuma dia mungkin nak tuai hasil kan, nak tuai buah dia, nak kena rawat lah buah tu, macam mana nak kena jaga semua kan. Yang ni musaqat ni dia boleh bersyirkah lah, boleh bekerjasama lah, ambil persen kan. Yang ni boleh dibenarkan lah, sebab pokok dia pun dah ada, cuma nak rawat buah dia kan, rawat pokok tu kan.
Yang ni dibenarkan, yang lain tu tak dibenarkan. Ziraah tu yang syirkah antara dua pihak tu, pemilik tanah dengan petani. Pemilik tanah keluarkan dia keluarkan baja, benih semua kan. Lepas tu dia cakap nanti kita share lah, macam dapat hasil 50-50 ke, 60-40 ke, 25-75 ke. Dia buat macam tu lah syirkah ni. Tapi macam mana hukum dia? Siapa saja yang memiliki sebidang tanah, hendaklah dia menanaminya atau hendaklah saudaranya yang menanaminya. Dia tak boleh menyewakan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil pertanian, dan tidak pula dengan makanan yang ditentukan. Abu Daud. Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah, dan kami bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan menyewanya dengan benih. Dia menjawab, jangan. Bertanya sahabat, kami akan menyewakannya dengan jerami. Dia menjawab, jangan. Bertanya sahabat lagi, kami akan menyewakan dengan sesuatu yang ada di atas rabik yang mengalir. Dia menjawab, jangan. Kamu tanami atau kamu berikan tanah itu kepada saudaramu. Dia kata, kau tanam ataupun kau bagi ke orang. Riwayat An-Nasa'i. Kesimpulan hukum al-muzara'ah, hukumnya haram. Nombor 2, mukhabarah. Mukhabarah ni jenis tadi yang pemilik lahan tadi bagi tanah dia, lain semua petani yang tanggung kan. Yang tu lagi sakit lah. So dia punya hukumnya pula, Rasulullah melarang kami sewa dan atau bahagian atas tanah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan akad mukhabarah, maka hendaklah dia mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Abu Daud. Satu lagi dalil bahawa dia telah menanami sebidang tanah lalu Rasulullah SAW melewatinya. Ketika itu dia Rafiq, nama sahabat, sedang mengairinya. Rasulullah bertanya kepadanya, milik siapa tanaman dan lahan ini? Dia menjawab, tanamanku, benihku, kerjaku, dan hasilnya sebagai untukku, sedangkan sebagai lain untuk si fulan, si tuan tanah telah. Beliau bersabda, kamu berdua telah berbuat riba. Kembalikan tanah itu pada pemiliknya dan ambillah biaya kos yang kau telah keluarkan. Abu Daud. Kesimpulan hukum al-mukhabarah, hukumnya haram. Okey, yang ketiga tadi musaqqat. Musaqqat adalah syirkah antara dua pihak, di mana pihak pertama tuan tanah tu dia dah tanam pokok, cuma petani tu cuma untuk merawatnya macam menjaga buah, letak benih, letak racun serangga ke apa kan, nak petik buah ke apa tu. Hasil dari pertanian tersebut kemudian dibagi dengan sesuai kesepakatan, misalnya sepertiga, seperempat atau setengah untuk pemilik lahannya, atau dengan pembahagian peratus antara pemilik tanah dengan petani, 50-50, 40-60, 25-75 kan. Jadinya yang ni bagaimana hukumnya? Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka, dan perjanjian mereka akan diberi sebahagian daripada penghasilan, baik dari buah-buahan ataupun dari hasil tanaman. Riwayat Muslim. Ni ada Nabi pernah bagilah kan penduduk Khaybar ni jaga kebun kurma kot. Kesimpulan hukum al-musaqqat, hukumnya halal lah. Halal sebab Nabi pernah buat. Ketentuan dia ada ketentuan jugalah. Okey, lahan ni dari pemilik lahan ni, lahan ni tanah sudah ada tanaman pokoknya. Jadi tanah tu dah ada, pokok dia dah ada. Tidak ada proses penanaman tanaman pokok dari petani. Petani ni dia tak ada menanam Tugas petani hanya merawat tanaman pokok, menyirami, membersihkan. Tu je lah, dia nak merawat lah. Hasil tuai yang diambil sebahagian daripada tanaman pokoknya seperti buahnya, daunnya atau getahnya. Yang ni contoh dia tak boleh tanaman tu terus langsung habis, macam jenis macam padi kan. Bila tuai padi tu tak ada dah, tak boleh. Yang tu jenis itu tak boleh juga. Yang boleh jenis yang boleh ambil buah, daun atau getahnya. Kalau buahnya macam contoh buah mangga ke, buah apa ke kan, petik buah, pokok dia still ada. Daunnya pula macam daun teh kan, pokok dia still ada kan. Atau getah lah, bukan jenis pokok sekali tanam sekali tuai terus habis, itu pun tak boleh bersahabat. Tanaman yang dituai tidak boleh menghilangkan tanaman pokoknya, misalnya tanaman jati, tanaman padi, pisang ke kan, tiba-tiba habis pun tak boleh lah. Yang tu tak boleh. Okey, itu saja yang dalam hukum syirkah ni. Moga dapat sikit pencerahan lah.
daripada agak berat lah kalau kita ikut terus kepada hukum yang jika tanah ni kan. Tapi kalau kita tengok daripada keseluruhan dia, keindahan dia tu, dia menjaga kita jangan jadi sampai feudalism. Dengan satu lagi yang kalau feudalist dimotivasi kan, dua-dua ni Islam bagi solusi untuk kita. Kalau ikut betul-betul tak ada yang tanah yang terbiar kalau ikut macam ni kan. Tak ada, kita pun nampak selalu kat kampung pun tanah terbiar kan. Itu dah berapa tahun tu tanah-tanah pertanian kita terbiar kan. Jadi kalau kita angkat hukum Islam kita, insyaAllah sebenarnya ini yang kita mimpikan lah sebenarnya. Itu je dari hari ni. Assalamualaikum. Bye.